Manusia bermula dengan Adam dan Hawa sebab Allah yang cipta. Tapi Allah, siapa pula yang cipta dia? Jadi ini adalah satu video yang viral jugalah dekat TikTok. Aku risau pula dengan budak-budak TikTok ni. Dan adalah beberapa yang PM saya lah tanya macam mana nak jawab soalan ni. Ada yang kata macam iman dia goyah bila dia fikirkan pasal persoalan ini. Dia macam ni lah. Sebelum kita cuba cari jawapan kepada persoalan tu, kita kena, kadang-kadang kita kena fikir tengok dekat soalan tu sendiri. Ada masalah tak dengan soalan tu? Contoh kadang-kadang korang pergi kat restoran, korang dapat makanan, waiter hantar. Lepas tu korang tengok makanan tu, korang tanyalah. Macam mana boleh terjadi makanan ni? Waiter cakap, tu tukang masak dekat belakang dia masak makanan ni. Korang pun macam, oh ya ke? Kalau tukang masak makanan, siapa yang masak tukang masak? Waiter tu dengar dia pening, tukang masak tu dengar soalan ni dia pening, kucing restoran tu dengar soalan ni pun dia pun pening. Ataupun contoh lain, korang pernah main domino tak? Maksudnya bukannya pizza tu. Domino yang korang tolak tu, lepas tu dia ada macam bongkah-bongkah yang jatuh. Lepas tu korang tolak lah satu domino tu menyebabkan bongkah di hadapannya jatuh, yang kemudian membuatkan bongkah di hadapannya jatuh juga. Lepas tu ada member seorang ni, dia tengok, dia pergilah pada korang, dia tanya, kalau bongkah ni dia jatuh disebabkan ditolak oleh bongkah ni, dan bongkah ni dia jatuh sebabkan ditolak oleh engkau, jadi bongkah mana yang menjatuhkan engkau? Soalan apa ni? Apa jawapan kepada persoalan-persoalan ni? Jawapannya memang tak ada jawapan, sebab persoalan tu adalah soalan-soalan merepek ataupun gibberish, nonsense. Tukang masak yelah dia memasak, tapi dia bukan disebabkan oleh masakan, tak ada kaitan langsung. Hang tolak domino, hang menyebabkan domino jatuh, tapi hang sendiri bukan dijatuhkan oleh mana-mana domino. Jadi bila kita bertanya tentang persoalan, contohnya persoalan siapa yang cipta Allah, kita kena faham dulu pertama sekali, Allah ini adalah badi'us samawati wal ard. Allah adalah pencipta dan pemula kepada segala-galanya. Dan Tuhan Maha mencipta dan Tuhan tidak diciptakan. Jadi persoalan siapa yang cipta Tuhan secara automatik menjadi satu soalan yang nonsense, gibberish. Dia tak ada makna apa-apa. Sebab perkataan-perkataan yang kita guna dalam kehidupan kita, dalam kamus kita, sebab apa kita guna? Sebab dia ada makna. Contoh macam perkataan bujang. Apa makna bujang? Bujang adalah orang yang tak berkahwin. Jadi katakan satu hari korang pergi tanya dekat Tok Imam, Tok Imam, saya cari orang bujang. Tok Imam kata, bagus ni, dah tiba masa kau kahwin. Tak habis lagi. Saya nak cari orang bujang yang dah berkahwin. Orang bujang yang dah berkahwin. Pada Tok Imam tu blur jap. Orang bujang yang dah berkahwin, kau nak kahwin janda ke benda? Tak. Saya nak cari orang bujang yang dah berkahwin. Pada Tok Imam tu balas lah, kau tahu tak maksud bujang ni apa? Kalau kau cari orang bujang, maksudnya dia tak berkahwin. Mana ada orang yang dah kahwin yang dipanggil bujang? Jadi kalau korang carilah satu dunia nak cari orang bujang yang dah berkahwin, memang korang tak akan jumpa, sebab orang bujang yang dah berkahwin ni dia tak ada maksud apa-apa. It's a total nonsense. Dia macam korang cakap, saya nak cari gibedo-gibedugu. Dua-dua ni sama. Gibedo-gibedugu dengan orang bujang yang dah berkahwin, dua-dua tak ada maksud apa-apa. Tak bermakna. Dan macam tu jugalah kalau korang kata, saya tengah lukis bulatan segitiga. Apa benda bulatan segitiga kan? Dia adalah rantaian perkataan yang tak bermakna. Jadi bila korang tanya, siapa yang menciptakan sesuatu yang tak dicipta? Soalan ini juga adalah soalan yang nonsense. Dia tak ada makna apa-apa. Dan macam tu jugalah kalau ada orang tanya, apa sebelum Allah Subhanahu Wa Taala? Sebelum Allah ni apa? Allah ini adalah pencipta masa, dan konsep sebelum selepas dia hanya boleh berlaku, dia hanya boleh ada makna dengan adanya masa. Jadi Allah yang cipta masa dan Allah tak terpengaruh dengan masa tersebut. Jadi persoalan apa sebelum Allah itu tidak ada makna apa-apa, tidak terpakai. Dan saya juga dapat email, kalau segala sesuatu yang wujud itu dicipta, Allah wujud, dan siapa pula yang cipta Allah? Adakah ini satu self-refutation? Sebenarnya ayat tu salah. Kalau kita contoh ambil Imam Ghazali punya hujah ya, yang dipanggil sebagai kalam cosmological argument. Bukan setiap sesuatu yang wujud itu ada pencipta, tetapi setiap sesuatu yang bermula itu memiliki sebab. Yalah, kalau sesuatu tu daripada tak ada tiba-tiba ada,
Jadi ia mesti memiliki penyebab. Kemudian Imam Ghazali sambung lagi, alam semesta ini memiliki permulaan. Jadi alam semesta ini pasti memiliki penyebab ataupun penciptanya. Menurut Imam Al-Ghazali, mustahil sesuatu tu ada penyebab sampai ke infinity. Contohnya kalau korang tengok ada domino jatuh. Sebelum domino tu jatuh, ada domino lain kat belakang dia yang menjatuhkan dia. Sebelum tu ada domino lain yang jatuh, dan sebelum tu ada domino lain yang jatuh. Jadi kalau katakan ada se-infinity domino, dan domino ini akan pergi sejauh mungkin yang tak berpenghujung selama-lamanya, mustahil akan ada sesuatu yang bermula. Jadi dalam contoh ni, domino-domino itu dia mesti dimulakan oleh sesuatu yang di luar daripada rantaian asbab dia. Maksudnya dia tidak dipengaruhi dengan jatuhan domino itu. Dia yang memilih untuk domino itu jatuh. Jadi seluruh alam semesta ini bermula. Maka mesti ada sebab yang menyebabkan alam semesta ini bermula, dan penyebab ini dia tak boleh disebabkan oleh sesuatu yang lain. Sebab kalau dia disebabkan oleh sesuatu yang lain, yang kemudian disebabkan oleh sesuatu yang lain, maka kita akan menghadapi infinite regress ataupun tasalsul, dan akhirnya tak akan ada apa-apa yang boleh bermula. Sesuatu yang menyebabkan segala-galanya ini dipanggil sebagai wajibul wujud. Dia tidak bergantung kepada segala sesuatu. Dan menariknya bahawa hujah Al-Ghazali ini dikemukakan ratusan tahun sebelum datangnya dapatan saintifik baharu bahawa alam semesta sememangnya bermula. Jadi ringkasnya, semua yang bermula itu memerlukan sebab. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak bermula. Dan Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak langsung memerlukan sebab. Dia tidak bergantung kepada segala sesuatu. Malah segala sesuatu itulah yang bergantung kepadanya. Jadi itulah sedikit sebanyak penerangan tentang persoalan tu. Jadi harap-harap membantulah. Pertama sekali, dia punya kesimpulan dia ataupun pengajaran dia adalah bila kita bertemu dengan satu soalan, jangan terus nak jawab. Korang fikirkan dulu tentang persoalan tersebut. Adakah persoalan itu persoalan yang legit ataupun persoalan itu adalah nonsense? Tak perlu langsung dijawab. Wallahu'alam. Assalamualaikum. Bantu kami dengan menyumbang kepada tabung dakwah sejuta ummah. Ia merupakan inisiatif untuk membantu remaja kita yang menghadapi masalah murtad, penyelewengan akidah, hiburan melampau LGBT dan kebejatan sosial. Klik link di bawah untuk menyumbang.